Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam channel Kak Su. Hari ini Kak Su nak buat nasi Arab. Arab ya habibi. Yang dah subscribe, thank you. Sebab support Kak Su. Yang belum, hit the button of the subscribe. Kita perlukan biji ketumbar dalam 50 gram, jintan putih dan jintan manis 50 gram dan 50 gram. Jadi 100 gram lah untuk kedua-duanya. Untuk bahan lain kita perlukan 4 sekawan. Yang ni tak mau gaduh-gaduh. Okay, reminder, bawah pelaga kena extra sebab kalau tak berapa sedap. Ni memang nak kena extra bawah pelaga. Kita nakkan bawang Holland 3 biji, yang besar ya. Halia dalam 4 inci dan juga bawang putih 1 labu. Okey, kita perlukan 5 sudu rempah kurma, apa-apa jenama pun tak apa. Yang ni Kak Su pakai jenama adabi. Dan 1 sudu rempah bukhari. Kalau tak ada tak apa, tapi sebab Kak Su buat hari tu memang sedap lah. Jadi Kak Su recommend kita tambah 1. Kita akan perlukan ayam, yang ni 2 ekor. Tapi dalam resipi ni Kak Su buat juga kambing. Tapi kalau siapa tak nak, okey je. Langkah pertama, kita masak paste. Yang ini adalah ramuan yang paling penting. Kita sangaikan kita punya biji ketumbar, jintan putih, jintan manis. Sangai sehingga garing. Dalam kuali api sederhana. Kalau tak sangai boleh ke Kak Su? Boleh, tapi tak sedap lah. Dah sangai, kita blender bawang putih, bawang merah apa semua sekali dengan kita punya jintan-jintan yang telah disangai. Yang bahan tadi tu, yang first tadi tu, blend je semua. Masak sampai wangi baunya dan garing. Dan bila dah garing, bolehlah kita ambil kita punya rempah kurma dan bukhari kita. Tadi kan Kak Su bagi tahu berapa? 5 sudu. Yang ni Kak Su pakai sudu memang betul-betul sudu besar jugalah. Resepi ni kena ingat ya, Kak Su buat banyak. Piece ni untuk 2 hingga ke 3 kilo beras basmati. Ni Kak Su nak buat kenduri, jadi memang banyak sikit lah. Okay, masukkan rempah bukhari kita. Kalau tak ada pun tak apa, sedap juga. Tapi bila Kak Su bumbu bukhari tu lagi memang air tak kangket. Masak sampai jadi paste. Yang ni lah yang kita kata kita beli paste tak payah, buat je sendiri. Nampak tak? Masak sampai dia naik bau macam ni. Nampak? Naik bau memang betul wangi lah ni. Satu dapur sampai jiran sebelah, sampai jiran belakang pun boleh bau kau punya rempah ni. Okey, dah siap paste kita. Paste kita ni kita akan guna untuk 3 bahagian. 1 buat nasi, 1 buat sup dan juga kita buat perap ayam. Langkah 2, masuk sup, merangkap stok. Panaskan minyak, masukkan kita punya 4 sekawan tadi sehingga naik bau, jangan sampai hangit. Ini pun dah meletup-letup dan yang kita punya mengecengkis dengan ganasnya. Dah tu sediakan air, kita masukkan air dalam 4 jak kecil macam tu lah, sebabkan Kak Su nak masak 2 kilo beras tau. Ini kita masukkan air 1 jug and 2 jug and 3 jug, and then the last 1 lagi. Okay, ada orang tanya perlu ke kita renehkan paste? Oh, tak perlu. Just masukkan je. Sebab kan tadi kita dah mewangikan paste kita tadi. Paste ni jangan habiskan tau. Kan tadi Kak sudah bagi tahu untuk perap ayam dan juga untuk kita punya sup. Jadi yang ini Kak Su masukkan untuk masak nasi dan juga sup. Tinggal dalam 1 sendok besar untuk perap ayam untuk 2 ekor. Masukkan cube kita. Cube ayam Kak Su masukkan dekat sini ada 6 biji semua sekali.
sedikit kunyit. Kalau nak kunyit hidup tadi masih kita blend pun boleh, tapi macam warna dia kurang cantik, Kak Su masukkan serbuk. Kita bubuhkan tomato sebiji, daun ketumbar, akar ketumbar dalam 4 pokok. Ini untuk bau wangi. Dan jangan lupa kita masukkan juga sedikit garam and juga perasa lah, adjustkan rasa. Bila mendidih macam ni, bolehlah kita masukkan ayam kita. Kena rebus separuh masak untuk kita dapatkan stoknya, dan juga boleh kita perap jadikan ayam perapan untuk kita bakar. Ada orang suka bubuh nasi, tapi Kak Su tak suka lah, Kak Su suka bakar. Jadi masakkan separuh masak. Langkah ketiga, perap ayam atau daging. Kan Kak Su jaga tahu, kita punya paste tadi kita ambil 2 sendok. Salah, typo pula. 2 sendok paste. Kita masukkan serbuk cili dalam 1 sudu. Kalau nak pedas boleh extra, kalau tak nak ambil 1 sudu je. Kemudian masukkan serbuk kari dalam 2 sudu, serbuk kari daging ya. Dah masuk, kita bubuhkan sedikit serbuk cukup rasa, dan setengah biji cube ayam. Kalau nak pakai seketul pun boleh, tapi kalau yang ini sebabkan 2 ekor, Kak Su pergi seketul lah. Sos lada hitam dalam 6 sudu. Yang ni kalau siapa yang tak ada sos lada hitam, bubuh sos tiram dan juga sedikit lada hitam yang tumbuk tu ya. Kita masukkan mix herb dalam 2 cubit. Mix herb ni pun boleh beli dekat pasar raya. Memang sedap kalau kita bakar kambing ke bakar ayam ke, boleh campur je mix herb ni, memang sedap. Gaul rata, jadi macam ni. Bubur minyak sikit dalam 3 sudu. Yang ini kalau kita bubur dalam air fryer ataupun kita bakar, dia akan cantik, garing dan cantik lah, memang berminyak-minyak gitu. Itulah rahsianya. Jangan tak taruh minyak pula, taruh minyak sikit dan 3 sudu. Siap dah paste kita. Tadi kan kita dah rebus ayam separuh masak. Inilah masanya untuk kita angkat kita punya ayam dah separuh masak tu. Kita alihkan ke dalam bekas untuk kita mulakan perapan kita. Angkat dan gaulkan kita punya paste. Ini Kak Su dah buat paste ni tadi. Gaulkan. Tapi bukan kecil lah pula. Tunggu ya, Kak Su gantikan bekas yang lebih besar. Gaul rata semua paste dan perapkan ayam kita dalam sejam ataupun 2 jam. Lagi sedap, lama lagi sedap. Tapi kena make sure letak kat dalam chiller. Jangan perap ayam di luar, sebab takut bila kita perap lama, takut dia busuk, ayam tu busuk. Faham ya? Langkah keempat, kita masak nasi Arab. Sambil kita menunggu ayam perap kita, kita bolehlah masak nasi kita. Kita perlukan minyak sapi dalam 250 gram ataupun satu tin yang kecil. Sebab Kak Su pakai tin yang besar. Yang ni periuk ni besar ya, untuk 5 kilo hingga ke 7 kilo punya. Jangan kata Kak Su buat periuk kecil pula. Ini memang periuk besar. Kita masukkan daun pandan. Ikatkan daun pandan untuk bau yang wangi, dan bolehlah kita menggoreng beras kita. Masukkan beras basmati yang telah dibasuh dan direndam sebentar dalam 15 minit. Macam tu, kalau tak rendam pun boleh, tapi Kak Su suka rendam, jadi dia tak meragam. Goreng dulu kita punya beras basmati kita. Jangan risau, ini memang takkan patah-patah. Sebab kita bukan nak goreng beria, kita goreng dalam sekejap je, dalam seminit 2 macam tu, untuk minyak tu sebati dengan nasi. Bila kita dah gaulkan dengan minyak-minyak tu, and then bolehlah kita ambil kita punya sup kita yang tadi, yang kita dah bubur cube ayam, dah bubur garam, dah apa semua, dah sedap. Tuangkan dalam kita punya nasi kita dengan sukatan 1 cawan beras bersamaan 1.5 cawan air sup. Dapat 1 cawan beras, 1.5 cawan sup ataupun air kita.
Okey, kita bubuhkan sup kita. Ini dah tak payah garam apa semua ya. Kalau tak nak boleh sukat juga pakai jari, iaitu satu ruas setengah. Ni nasi kita dah separuh masak, godakkan bagi rata. Kalau tak nak gaul pun boleh, tapi Kak Su rasa bila kita tak gaul nanti macam ada sampah-sampah kat atas tu tau. Bila kita gaul, okey. Bila dah masak nasi kita macam ni, banyaknya asap, kita bancuh pewarna kuning kita dengan sup kita dan tuang ke atas nasi tu. Ini yang baru kita dapatkan warna. Ada warna kuning-kuning, ada kuning pekat, ada kuning perlahan. Jangan kita kacau-kacau, biar je. Masa ni dah keep warm. Biarkan dalam 10 minit, barulah kita buka. Tengok, tada, cantik nasi kita ni. Okey, kita move, dah nasi dah masak, kita move pula perapan kita untuk dibakar. Langkah 5, bakar ayam dan daging. Ini Kak Su grill kambing, tak payah grill-grill, ni pakai pan je lah. Dah grill. Untuk perapan kambing, Kak Su ada share link lain, boleh tengok, scroll video-video yang sebelum ni Kak Su ada buat untuk perapan kambing. Dan untuk ayam, Kak Su air fryer kan sahaja, senang. Yang ini yang dah siap grill dan dah siap panggang. Nampak cantik kan? Sedap ni, rasa pun terangkat. Langkah 6 yang kita tunggu-tunggu untuk hidangan nasi. Jangan lupa kita buat dulu sambal dia, iaitu kita perlukan tomato 3 biji, cili padi sebatangkai, timun satu batang, dan juga lemon. Blend dan jadikan sambal. Untuk salad kita perlukan tomato cherry, timun jepun 3 batang, lobak merah 1 batang, minyak zaitun optional kalau ada, kalau tak ada tidak, dan garam secukupnya. Kalau tadi kita pakai cuka. Cara hidang macam ni lah ya. Maka bersama dengan sup. Okey, itu saja. Terima kasih, selamat mencuba. Jangan lupa tekan butang share and subscribe. Thank you.